Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Bertemu lagi kita dalam video pembelajaran pada kali ini. Pendidikan Jasmani tahun 3 bertajuk Jauh Ku Melompat. Baik, dalam topik Jauh Ku Melompat ini, cikgu akan menceritakan tentang perkara asas bagi sukan lompat jauh. Baik, mari kita lihat sejarah tentang lompat jauh. Pengenalan sukan lompat jauh. Lompat jauh adalah sejenis acara olahraga di mana seseorang atlet itu cuba mendarat sejauh yang boleh dari tempat ia melompat. Acara ini diminati walaupun tidak ramai orang yang mempunyai kebolehan membuat lompatan yang jauh. Dalam masa yang singkat, atlet mestilah membuat pelarasan bagi membetulkan kedudukan pusat gravitinya, kelajuan dan kedudukan kaki. Menurut sejarah, permulaan acara lompat jauh telah dikesan seawal tahun 708 sebelum Masihi lagi, iaitu semasa Sukan Olimpik kuno di Greece. Menurut catatan, lompatan pertama yang dilakukan adalah sejauh 7.05 meter oleh Chionis, iaitu seorang atlet dari Sparta. Teknik dan gaya lompatan yang dilakukan adalah berbeza daripada lompatan yang dilakukan pada masa kini. Baik murid-murid, gambar di sebelah kiri menunjukkan standing long jump ataupun lompat jauh berdiri. Maksudnya, tiada larian dilakukan, hanya berdiri tegak dan cuba melompat sejauh yang boleh. Ya, itu ialah pada masa dahulu. Lompat jauh dipertandingkan. Selepas itu pula, sukan lompat jauh berevolusi di mana dimasukkan unsur larian, iaitu kita panggil lompat jauh moden yang diguna pakai sehinggalah sekarang, di mana peserta ataupun atlet perlu berlari selaju yang mungkin, kemudian melompat sejauh yang boleh. Peraturan sukan lompat jauh. Baik, sukan lompat jauh ini ialah sukan yang paling senang untuk dilakukan ataupun untuk kita sertai. Dan peraturan ini juga tidaklah begitu ketat. Baik, mari kita lihat peraturan-peraturan asas sukan lompat jauh. Sebagai seorang atlet atau peserta, ia dikira gagal jika atlet itu menyentuh bumi selepas papan lonjak dengan mana-mana bahagian badan, sama ada melakukan larian tanpa melompat atau semasa membuat lompatan. Baik, ini bermaksud apa sahaja bahagian badan, kaki, tangan, kepala, ya, bahu, lutut semua menyentuh bumi selepas anda melakukan lompatan ataupun anda tidak melompat. Jadi dikira batal lah dekat situ. Maksudnya ukuran anda ataupun jarak lompatan anda tidak dikira. Yang kedua, anda melompat dari luar hujung papan lonjakan sama ada selepas atau sebelum garisan lonjakan. Okey. Yang ketiga, menyentuh tanah di antara garis lonjakan dan kawasan pendaratan. Baik, maksudnya dekat sini, dalam jarak 3 meter tu di antara kawasan pendaratan dan juga kawasan papan lonjakan, anda menyentuh sama ada kaki, tangan, kepala, lutut dan sebagainya. Okey, jadi lompatan anda tidak dikira. Dan yang terakhir, semasa anda berlari, anda melakukan pelbagai jenis lompatan balik kuang ataupun kita panggil dia somersault semasa melakukan larian atau semasa melompat. Itu dikira gagal ataupun dibatalkan lompatan anda. Baik, mari kita lihat kemudahan peralatan sukan lompat jauh.
Kemudahan dan peralatan sukan lompat jauh ini tidak banyak, ya. Untuk sebagai seorang atlet, anda hanya perlukan pakaian sukan. Okey, jika anda ada seluar track, okey, baju jersey ataupun berpakaian sukan, anda dah boleh melompat. Okey, dan ditambah baik juga anda mempunyai kasut. Tapi kalau seboleh-bolehnya anda mestilah menggunakan kasut khusus untuk berlari, iaitu kasut spike. Di mana kasut spike ini dia ada kita panggil stud yang tajam dekat bahagian hadapan tu untuk mencengkam larian semasa anda melakukan larian, ya. Okey, baik. Kita lihat pada yang pertama, kemudahan yang pertama. Kemudahan yang pertama ialah kawasan lari landas, ya. Kawasan lari landas ini ialah berukuran di antara lebarnya 1.22 meter sehingga 1.25 meter lebar. Dan panjang lane tersebut ataupun landas tersebut antara 40 hingga 45 meter panjang. Okey, ini ialah kita panggil dia kawasan lari landas untuk anda berlari. Sebelum berjumpa papan lonjakan. Baik. Kemudahan yang kedua ataupun alat yang perlu ada untuk sukan lompat jauh ini ialah papan lonjak. Ya, seperti yang awak boleh lihat pada skrin sekarang ini. Okey, yang berwarna putih ini kita panggilnya papan lonjak. Ya, papan lonjak ini diperbuat daripada kayu atau bahan yang tegar yang sesuai lah. Ya, contohnya selalunya dibuat pada kayu lah. Ya, berukuran di antara 1.21 meter hingga 1.22 meter panjang. Dan lebarnya, lebarnya di antara 202 mm, itu yang paling maksimum, ataupun yang paling minimum 198 mm. Dan berketebalan setebal 100 mm. Papan ini mestilah dicat putih dan diletakkan di antara 1 hingga 3 meter dari kawasan permulaan mendarat. Okay. Dan papan lonjakan ni ada kawan dia. Okey, mari kita cerita kawan dia pula. Baik, yang berada di bahagian papan lonjakan ni, okey, ialah papan penanda plastisin. Okey, ia diperbuat daripada kayu tegar berukuran antara 98 ml hingga 102 ml lebar dan panjangnya di antara 1.21 meter hingga 1.22 meter panjang yang diselaputi dengan plastisin, ya, atau bahan yang sesuai di atasnya. Baik, papan penanda plastisin ini berfungsi untuk mengesan tapak kaki atlet bila melakukan lompatan batal. Baik, jadi macam buktilah jika ref ataupun referee ataupun pengadil mengangkat bendera merah, maksudnya peserta itu telah pun memijak papan penanda plastisin. Apabila anda pijak saja seperti dalam gambar ni, secara langsung ada kesan kat situ, maksudnya lompatan anda tidak diukur dan terbatal. Baik. Kemudahan yang terakhir ialah kemudahan kawasan mendarat. Kawasan mendarat ini mestilah berukuran di antara 2.75 meter hingga 3 meter lebar. Ya. Dan ia diletakkan pada bahagian hujung kawasan lari landas selari dengan bahagian tengah kawasan mendarat. Baik. Apa yang dimaksud dengan 3 meter tadi tu? Maksudnya papan penanda ni ataupun papan lonjakan ni, dia jaraknya dengan kawasan mendarat mestilah 3 meter. Sekurang-kurangnya di antara 1 meter hingga 3 meter. Itu syarat dia. Okey. Itu yang dikatakan jarak 3 meter tadi. Bila awak terpijak saja kawasan di antara 1 hingga 3 meter ni, lompatan anda pun dikira batal. Tidak dikira, ya. Okey. Baik.
Selalunya kawasan mendarat ni diisi dengan pasir. Diisi dengan pasir, pasir halus. Dan kemudian apabila selesai saja peserta melakukan lompatan, okey, akan ada pegawai yang akan meratakan semula pasir tersebut untuk digunakan oleh atlet yang lain pula. Baik, mari kita lihat layout sukan lompat jauh. Okey. Layout ni ialah susun atur dia. Ya. Baik. Seperti dalam gambar yang murid-murid boleh lihat. Okey. Landasan lari. Okey. Kawasan lari landas. Ini kita panggil dia runway. Okey. Jarak dia 40 hingga 45 meter. Lebarnya 1.22 meter. Okey. Kemudian dekat bahagian sini kita panggil dia take off board ataupun papan lonjak. Okey. Papan lonjak dekat sini. Jarak antara papan lonjak dan juga landing pit ataupun kawasan mendarat selalunya 1 hingga 3 meter. Okey. Dekat bahagian kawasan mendarat ni selalunya akan diletakkan pembaris besar ni ataupun kita panggil ukuran lah ya. Selalunya pembaris besar ni diletakkan di sebelah kiri. Sebab senanglah untuk kita tahu berapa jumlah jarak lompatan peserta. Jadi peserta pun dia boleh tahu agak-agak berapa dia punya bacaan ataupun jarak ukuran lompatan mereka. Okey, ini ialah layout untuk sukan lompat jauh. Okey, sekarang ini kita masuk kepada fasa-fasa sukan lompat jauh. Untuk melakukan lompat jauh, ada 4 fasa yang perlu anda lakukan. Okey. Pertama kita panggil fasa lari landas. Kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil dia approach. Okey, approach iaitu berlari menuju ke papan lonjak. Okey. Murid-murid dikehendaki berlari selaju yang mungkin sehinggalah ke papan lonjak. Kemudian apabila sampai saja di papan lonjak, anda perlu membuat fasa yang kedua iaitu fasa lonjakan. Fasa lonjakan ini diberi nama take off dalam bahasa Inggeris, iaitu melompat dari papan lonjak menggunakan sebelah kaki sahaja. Ya, sebelah kaki sahaja. Jika anda lompat dua kaki, batal. Okey, dan pastikan masa awak lonjak tu awak tidak memijak papan tanda plastesin. Kalau awak pijak saja papan penanda plastesin tu, automatik batal awak punya lompatan. Okey. Sebelum tu, dalam masa awak lari tu, awak buat pergerakan, contohnya macam awak buat backflip ke, awak buat somersault ke masa berlari tu, itu pun dikira batal, lompatan awak tidak dikira. Baik, selepas awak melonjak, okey, melompat dari papan lonjak tu, okey, awak akan melalui fasa penerbangan. Okey, kita panggil dia flight dalam bahasa Inggeris, di mana badan awak berada di udara. Okey, berada di udara dan awak bersedialah untuk mendarat. Okey. Dan yang terakhir ialah fasa pendaratan ataupun landing. Okey, landing ni di mana sentuhan berlaku pada bahagian badan dan juga pada tempat mendarat. Tak kisahlah punggung ke, kaki ke, lengan ke, badan belakang ke, okey, kepala ke. Contohnya kalau awak baring kan, baring kepala lah. Okey, mana-mana bahagian badan yang sentuh pada tempat mendarat. Dekat sini yang penting, di mana ukuran akan diambil berdasarkan anggota badan yang paling kita berkata paling dekat ataupun paling hampir dengan papan lonjak tadi. Okey. Jadi maksudnya jika tiba-tiba awak baring, kaki awak dah dekat depan sana, tapi awak baring, maksudnya dia akan kira kepala awak ataupun tangan awak lah, mana yang anggota badan yang paling dekat menyentuh kawasan pendaratan dan yang paling dekat dengan papan lonjak.
Okey, walaupun kaki awak dekat depan, tapi tangan awak dekat belakang, dikira tangan awak lah. Jadi kena hati-hatilah semasa kita membuat pendaratan. Okey. Baik, gambar di atas ataupun video di atas menunjukkan lompatan emas Greg Rutherford, iaitu semasa Tamasya Olimpik 2012 di London. Okey, jadi awak boleh lihat kat sini larian, kemudian fasa lonjakan, fasa penerbangan, kemudian fasa mendarat. Okey, maksudnya bila jatuh tu, dia akan ukur sekali pada bahagian yang hujung ni, mana yang jatuh yang paling akhir. Okey, kalau punggung awak yang jatuh dulu, tapi tangan awak dekat belakang kena pasir, maksudnya dikira tangan awak lah. Okey. Baik, semoga kita berjumpa lagi pada video pembelajaran yang akan datang. Okey, jumpa lagi.